kita sambung lagi apa yang kita telah kecek minggu lepas, iaitu tentang masalah alam barzakh. Apa dia akan berlaku ketika bila kita ni dikebumikan atau dikuburkan. Kita telah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap orang saknanya mesti akan rasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan balasan-balasan mereka itu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannata, maka dan dimasukkannya dalam syurga, faqad faz, maka sungguhnya ia telah beruntung. Wamal hayatud dunya, dan tidak ada hidup dunia illa mata'ul ghurur, malaikat itu adalah harta tipu daya sahaja. Sebab tu kita kena mati. Oleh itu kita kena tahu bahawa apa yang akan berlaku selepas daripada kita mati. Dan ada setengah folk kita tanya, bila mati adakah kita ni kelik malam Jumaat khususnya malam ni, roh kita ni kelik kedok ke balah mana? Ada orang tanya benda ni banyak. Ada setengah tu duk ayat kata malam Jumaat ni kelik. Allah Subhanahu wa taala firman, awalam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Dan adakah mereka itu nampakkah kam ahlakna qablahum, iaitu berapa banyakkah yang kami telah membinasakan orang yang mati dah tu. Kam ahlakna qablahum minal qurun, daripada kurung-kurung dulu, annahum, bahwasa mereka itu ilaihim la yarji'un, mereka itu tak kelik dah, tak ada kelik mari duduk makan tengok apa, tak ada. Kita bila kita mati, kita duduk dalam satu alam, orang panggil alam barzakh. Alam barzakh iaitu alam yang tidak kita ni kelik duduk bersama dengan ahli dunia, dan tidak juga kita sampai di akhirat. Karena hari akhirat tu iaitu hari yang apabila hari yang in kanat illa sayhatan wahidatan, waktu hasbu in kanat illa wahidatan, malaikat in kanat illa wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun, tidak ada satu nafkhah siup sunah sangkala saat ini malaikat, setelah mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana in kanat sayhatan wahidatan illa fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala belaka. Datu hasbu thumma nufikha fis sur fa idahum thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka apabila ditiupkan sunah sangkala kali kedua, maka tiba-tiba mereka itu qiyamun yanzurun, mereka itu bangun cokoh dan hidup semula tengok. Cuma kita tak tahu, kita nak kena tahu kata apa dia selepas daripada kita mati ni. Sebab tu alam barzakh ni adalah alam di antara mati dan bangkit hari kiamat.
atau alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Sebab tu ahli al-barzakh, orang duduk di alam barzakh bukan mereka serta ahli dunia. Bukan kata duduk bersama ahli dunia, makan, minum, klik mari jumpa kau tidak. Dan tidak juga mereka serta ahli akhirat, karena tak sapa lagi. Kemudian apa yang akan berlaku ketika duduk dalam alam barzakh? Bila seorang saat itu dikebumikan, seorang saat itu tanah kubur kak, mula-mula hak akan dirasa oleh ahli kubur ni panggil mula-mulanya iaitu daqtatul qabri. Daqtah tekan kubur. Kubur akan tekan. Tekan kubur. Ada satu kali Muhammad Didat ni iaitu dia seorang alim, seorang di South Africa Thai Soho dulu ni dia duk bahas duk rad atau duk bahas banyaklah dengan puak Kristian, dan dia tahu hakikat yang sebenar, dan banyak bila dia bincang apa semua ni halah puak Kristian ni. Dan ada satu kali dia bahas, dia munadharah, debate, orang panggil debat, macam debate, debat ni dengan orang Kristian. Orang Kristian kata, dia tanya Syekh Muhammad Didat, Muhammad Didat, kalau mu mati ke, kalau mu pergi masuk ke kubur, maka tiba-tiba mula-mula bagai hak mu tahu tu, bagai hak mula-mula mu tahu tu, kata benar hak mu nak berasalah kalau lah bagai hak mula-mula mu tahu lepas dah mu mati tu ialah kata semua ada ayat kata ada azab kubur tu bohong, kata. Mu nak rasalah bila masuk ke kubur. Kalau mungkin siapa le kubur pak, tak ada gapo hal benda tu. Mu nak rasalah Dia jawab klik. Dia kata, saya tak ingat nama hok ke bahas dengan dia tu. Dia tanya klik, mu aku nak tanya klik. Mu duk pakai bohong lah ni. Kalau lah mu mungkin siapa dalam kubur pak, kalau betul supaya aku kata, mu nak rasalah Dia jawab, dia balas klik. Mula tu orang tanya dia klik, kata kalau lah benda ada royak semua, supaya kita ada royak ada daqtatul al-qabri, ada tekan kubur, kapek kubur contohnya. Kalau bohong mu nak rasalah bila mu sapa le kubur. Kalau benda tu bohong, tak betul, tak benar kok, dia tanya klik, mu rasalah kalau mu saat ni tu mu duk pakai bohong di atas dunia, tiba-tiba benda tu sungguh, mu rasalah dia kena rasa lebih teruk daripada dia rasa lagi. Dan itu ke muka ke azab. Muka ke azab. Lepas tu ya orang ni ya duk kira kata ya kita kena ingat sini bahawa hidup di atas dunia ni roh turut jasad. Roh ni tupai jasad. Maknanya semua besarnya di jasad. Kita makan nasi, kita jamu jasad, semua kita duduk dengan jasad. Orang panggil duduk dengan tubuh. Kalaulah kita saat itu pergi buat benda tak molek banyak, maka atau kita kena azab, akan rasa di roh. Roh rasa juga. Bila roh rasa tu, dia tubik mari tu, dia sedih, dia rindu, dia apa yang jadi macam-macam tu Jadi kesal roh tu dengan sebab kesal jasad. Tapi perkata pergi masuk dalam alam barzakh, dia jadi roh besar. Jadi tualak, jadi roh. Sebab tu kadang-kadang diazabkan roh dan diazabkan jasad. Dalam kubur boleh jadi ada juga hak Tuhan kena selalu. Contohnya bila mati berubah Tuhan jadi busuk. Ada orang dok royak, orang tak biasa semaya. Nak buat turun kubur tak leh. Lepas tu pula kadang-kadang pergi buka, berubah jadi muka babi. Dan ada juga kata bila mati pergi berubah
jadi hangu hitam dan sebagainya, itu ia kena azab roh sampai ke jasad. Ya jadilah tu orang panggil. Dan ada juga hak azab roh saja di alam barzakh. Faham? Sebab tu kalulah nampak orang kata gali kubur duk sepa tulah tu jelah. Tak ada berubah apa. Kerana ia tualak, ia sana, dia hidup dengan roh, ke roh jadi asah. Nah, jasad tu turut roh saja. Jasad tak tidak situ. Kita hari ni, kita tak tahu kata roh kita duduk di mana. Wa yas'alunaka 'anir ruh, tapi kita percaya kata roh tu ada. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata mereka itu tanya kepada engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, maka katakan roh saat itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kamu ilmu malaikat sikit sahaja. Sebab tu kita lah ni tu orang panggil kita jahil diri kita. Kita tak tahu. Kita kena jasad saja. Roh kita tak tahu roh kita ada di mana. Kita nak kesal tak boleh. Sebab itulah. Tapi roh tu kita yakin kata roh ada. Ni masalahnya. Nah, sebab tu benda-benda yang akan berlaku mula-mula selepas pada mati, iaitu ada daghtut qabri, ada tekanan kubur. Nah, kerana ada warid telah datang dalam hadis bahawa manusia selepas dikebumikan dalam liang lahat, ditekan atasnya dengan tekan hak yang tidak mengetahui hakikatnya dan kafiatnya mereka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tak tahu kafiat dia balas mana. Dan tekanan ni tidak selamat oleh seorang pun daripada tekanan daghatul qabri ni. Sama ada orang beriman atau orang kafir, orang soleh atau orang toleh. Bahasa Arab ni ada istilah dia, soleh tu berjuruh, toleh tu tak juruh, jahat. Semua kena belaka. Tetapi perbezaan di antara orang hak molek dengan orang jahat tu ialah orang molek orang soleh tu dia duduk dalam ditekan oleh kubur sekali tekan lembut, tekan secara lembut. Supaya tu juga sakarat al-maut, sakratul maut. Mati ni pun dia sakit belaka, dia kena belaka juga. Sebab mati ni dia tarik, supaya kita tarik nyawa, tak boleh nyawa tu dia lepas serah. Orang nak lepas bila nak mati. Sebab tu ada payaban hak duk kerja kulit tahan. Belah kulit tahan dia duk oyak. Ada duk oyak saya. Dia kata orang Syiah, orang kafir mati ni kadang-kadang bangun terakik kerak dem tu punya atas. Hak yang nampak dengan mata di hospital. Tu ada sakit ni terakik bangun. Kerana sakit tarik nyawa ni dah. Ya terakik dem tu. Mata tu belalak taulah pelih gitu. Ni kita tengok orang Islam tak suka. Orang Islam ni kita tengok dia tarik nyawa saat ni dah. Sejuk ya dah. Tak ada kuat tu ada apa tulah lah, tapi orang-orang yang solehin, orang-orang molek sana itu ditarikkan nyawa dia saat itu tidak. Itu maknanya itulah di antaranya. Jadi kemudian bila tekan saat itu dilepaskan. Ada pun orang tak molek ni, orang toleh, orang tak jua ni, maka sungguhnya tekan ni yang kuat. Tekan berterusan, sakit situ. Siapa yang rasa? Akan rasa oleh roh hak Tuhan asah. Dan akan dirasakan oleh jasad juga. Kadang-kadang dirasa oleh jasad juga walaupun dah mati pun. Sebab tu berubah jasad tu. Jadi ada hadis riwayat An-Nasa'i bahawa Nabi SAW bersabda,
Nabi kata hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Sesungguhnya ini perkara yang bergerak kerananya oleh arasy. Makna ini perkara tu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, Nabi sebut dia mati pada ketika tu juga. Nabi kata hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini ialah hak yang orang bergerak kerananya oleh arasy. Wa futihat lahu abwabus sama' dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70,000 dan disaksikan oleh 70,000 minal malaikah daripada malaikat. Sa'ad bin Mu'az ni Nabi saksikan bahawa dia ni adalah orang yang selamat dan orang yang disaksi oleh 70,000 malaikat. Tapi laqad dhammatan thumma furija anhu, dia telah didogtah, ditekan sekaligus. Nah, tu dia juga ditekan sekaligus kerana dia dilepaskan daripada tekanan sana. Kena juga. Nak ayat kata tidak ada seorang pun hak yang selamat daripada dogtu al-qabri. Nah, tu mula-mula akan berlaku. Kita kena mati belaka. Nah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tudlamu nafsun syai'an illa tujzaun. Fala tudlamu nafsun syai'an illa tujzaun. Apa ni Tuhan sebut ke? Jadi tidak ada. Semua saat itu malaikat dibalahkan semua. Akan dibalahkan semua balasan saat ni. Tak boleh anak lari seorang pun daripada azab saat ni. Dan Tuhan akan hisab semua. Akan hisab semua. Tak boleh lari dah pada hari itu. Sebab itulah kita ni kena ingatlah bahawa kerja kita hari ni iaitu kita kena buat amal lah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita pada hari kiamat nanti. Dan yang keduanya, jadi hak yang keduanya iaitu dan ada satu hadis lagi Nabi SAW sabda, Nabi talil qabri daghtah, bagi kubur tu ada satu tekanan. Lau kana ahadun najiyan minha, jikalau selamat oleh seorang naja Sa'ad bin Mu'az, dia selamatkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Kalau selamat Mu'az. Apa ni kursi ni tunggu. Tak kita pun di bawah ni kan. Jadi turun kali tu. Duk kamak ke hak kubur dah. Kalau ayat jatuh turun. Dan yang keduanya bila dikebumikan manusia ni ada orang panggil pertanyaan dua malaikat kepada si mati. Itu maknanya apabila mati seorang dan dikuburkannya, sehingga ada dua malaikat mari tanya kita. Mari tanya, hak ni telah ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa soal dua malaikat kepada mayat dalam kubur ni akan dikenakan di atas semua orang. Hak ni pun akan kena semua juga. Sebab itulah hak Tuhan sebut ke alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tuhan sebut ke adakah kamu tidak nampak kalimatan alam tara kaifa daraballah, tak tengok ke bandingnya hak Tuhan sebut iaitu
Kalimatan tayyibah, Tuhan nak banding kalimah tayyibah, iaitu kalimah yang baik. Ka syajaratin tayyibah, serupa dengan pokok yang baik, iaitu pokok pohon tama lah. Pokok tama, pohon tama lah. Pohon tama ni yo kukuh bangi. Dah, letak buah banyak, le bawah tu akar banyak, kukuh. Dah, sebab tu Tuhan banding dengan buah tama, dengan pohon tama. Kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah ni serupa dengan pokok tama. Dah. Sebab apa? Kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabit, dia kukuh di dalam dah huming, dalam tanah ni. Nah, asluha thabit wa far'uha fis sama'. Nah, daun pokok dia dole tanah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Dia boleh wi buah hok mo ke. Nah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ada tu hasbuk iaitu tu hasbuknya wa farwa fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin. Dia akan beri buah sana itu tiap-tiap masa bi idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Nah, wa mathalu kalimatin khabithatin, dah bandingnya kalimah hak keji. Nah, bukan kalimah la ilaha illallah lah. Ka syajaratin khabithah, serupa dengan pokok khabithah, pokok timun Cina. Nah, ada ulama sebut kata khabithah ni iaitu hanzalah, timun Cina. Ka syajaratin khabithatin jutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dia tak ada tetap ke apa, dia tak kukuh apa. Timun Cina ni dia tanam dalam pasir, lepas tu tak ada apa akar bawah, tak ada cabut poh gitu kan. Nah, tu kalimah hak khabithah. Tapi orang hak kalimah dia la ilaha illallah, maka orang tu tetap kukuh. Dah, serupa dengan pokok kayu sana, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dan Tuhan kukuhkan. Nah, orang-orang beriman sana itu dengan perkataan hak yang kejak, yang kukuh juga. Nah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, wi kukuh kejak di dunia dan di akhirat. Di akhirat tu iaitu masuk kubur ni boleh jawab dengan sebab dia ni dikirakan kalimah tayyibah, iman dia, tauhid dia kepada Allah, beriman dia kepada Nabi SAW, maka buat dia boleh jawab di dalam kubur ketika ditanya dia Tuhan wi dia kejat kukuh, dah boleh jawab, tak berubah-ubah. Nah, tak serupa dengan orang hak dia saat ni tu kalimah dia kalimah khabithah, serupa dengan pohon iaitu timun Cina. Orang kita cabut sekaligus, cabut. Nah, tak ada lekat apa, tak ada lekat sikit habuk. Tu yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Tuhan sebut, Tuhan nak Tuhan menyesatkan buat orang-orang zalim sangat sebab karut dia kau pertama sesat. Nah, dan Tuhan buat apa Tuhan kehendak. Sebab tu mula-mula sekalinya akan kena ditanya ketika dikebumikan dalam kubur. Sebab itulah dah ada hadis riwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, berkata ia kata yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Nah, Tuhan turun ke ayat ni turun pada azab kubur. Dikatakan baginya bila orang dikebumi dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Nah, siapa kau Tuhan engkau? Maka berkata ya Rabbi Allah. Dia akan jawab boleh Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Pasal apa nak boleh katalah tu? Orang nak katalah tu, orang nak sebut Allah semua. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kama dia istiqamah, dia tetap
tetap istiqamah di atas ibadat dia, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Dan malaikat turun ilham kepada dia, tak sewa takut. Nak takut ke apa? Sebut Allah Subhanahu wa taala sokmo. Dia sebut apa? Allah 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 sokmo. Nah, pas nak lekat mulut ke mana nak sebut ke lain banyak. Mulut duk basah ke lain. Nah, kalaulah kita ni duk sebut Allah Allah sokmo, tentu orang tu akan lekat mulut dia. Nah, sebab tu ada sepatah kata, nah, dia kata man asya ala syai', siapa ada hidup di atas sesuatu, mata alaih, mati di atas tu. Kalau dia sebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah semua, maka pada ketika tu, dia akan dapat boleh sebut ketika dia nak mati tu. Kena pelacak, kena lekat dia panggil dia, kena lekat mulut lah. Sebab tu adalah hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang adalah akhir katanya la ilaha illallah, dakhalal jannata, dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah semua. Sebab itulah Nabi SAW sabda, khairud du'a du'a wa Arafah. Sebaik doa tu ialah sebaik doa tu doa di Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik benda hak aku kata tu ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik kata hak aku kata dan nabi-nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab tu kita ni kena berdoa banyaklah. Tak katulah. Sebab apa? Kalulah tak ada tetap, Tuhan tak ada kukuh, tak ada tetap, tak ada kita tu boleh sebut, maka kita pada ketika tu kita nak jawablah mana. Ketika malaikat kata, tanya, man rabbuka wa ma nabiyyuka. Hak tu dah turun ayat ni tu, iaitu tentang masalah Tuhan kukuh tetapkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu riwayat hadis Nabi SAW sabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza wudi'a fi qabrih, apabila dikebumi ke dalam kubur. Bila seorang hamba tu dimasuk dalam kubur ni, kita masuk balik hulu, hala kepala tu dulu. Bismillah ala sunnati Rasulillah, Allah kubur Lepas tu belum nak pergi kubur hari tu, ada ulama yang mengatakan bahawa boleh kita kerana dikiaskan di atas ketika kita beranak saat itu, kita ke sebelah kanan dan di komak sebelah kiri. Jadi ada ulama kata mati sepatulah kias. Tak kau beranak kita mati tu tak kerana beranak dengan mati yang itu hak tu lah. Hak ni mari hak ni tu kelik. Itulah saja sampai tu ada orang nak tu. Tu usuk sah mari tu tu. Lepas tu pula lepas daripada semaya tu ada orang tanya, ayyuhal hadirun ma qaulukum fi hadzal mayyit, apa mung kata pada orang mati ni, min ahlil khair, daripada orang molek. Ma qaulukum fi hadzal mayyit, kali kedua, min ahlis sa'adah, ma qaulukum fi hadzal mayyit min ahlil jannah. Orang duk kata gitu. Iaitu dasar kepada hadis Nabi SAW sabda, ana inda dhanni abdi bi, Tuhan di sisi seka baik hamba dengannya. Jadi nak kita seka baik. Bila kita seka baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan jadikan orang saat ni tu supaya kita nak kata. Muka Tuhan kaya ke? Bila orang bakat kata lah tu puji Tuhan lah tu ke? Maka Tuhan menjadi di ahli syurga Allah SWT. Itu tafaulan, kalimatun tayyibah, kalimah yang baik, kalimah yang berharap daripada Allah SWT. Sebab tu orang kata tu, tu mudah-mudahan Tuhan selamatkan dia daripada azab. Mudah-mudahan Tuhan jadikannya ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya hamba ni apabila dikebumi ke dalam kubur, bila orang letak dalam liang kubur siap dah, wa tawalla anhu ashabuhu, dan kembalilah daripadanya, pulanglah daripadanya oleh ashabuhu, pakat kelik belaka. Kita duduk dalam kubur seorang ya.
Rumah di atas dunia ni molek, bilik ada air, luah, dah masuk le kubur spek supaya tular belaka. Dah mati tak ada pihak debel sorang abuk dah. Dah mati ni hak lebih setara mana pun bila baru kain putih kok supaya belaka. Dah walaupun duduk di atas dunia ni debel setara mana pun. Orang sebut apa hari lepas tu senyap berat pelupah habis. Itulah tu nak royak hakikatnya. Walaupun kita ada dakwa kata gitu gini semua, tapi benda tu hakikatnya banyak tu saja. Tu. Wal yauma la tudlam nafsun syai'an wa la tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Pada hari tu kak, akan dibalas semua. Tidak dizalim seorang pun. Tidak dinyanyikan akan seorang pun. Semua sana itu Tuhan akan balas. Wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yafalun. Tuhan akan balas tiap-tiap orang apa hak dia buat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah hari. Sebab itulah Tuhan kata, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahil gharur. Manusia, takutlah Tuhan kamu dan wakhshaw yauman, takutlah hari la yajzi walidun an waladih, tak tidak boleh balaslah oleh pak daripada anak. Pak pun nak tolong anak tak boleh. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, anak tak boleh tak balas untuk pak juga. Inna wa'dallahi haq, janji Tuhan tu benar. Benda tu benda hak sungguh. Nak lari tak boleh. Tapi atas dunia ni gitu. Zalika ma baghlaguhum minal ilm. Itu ialah mereka tahu nyok tu saja. Dia tahu kata dunia nyok tu. Fa'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Kita tak saruk padalah. Fok hak dak. Tak saya ingat kepada Tuhan. Tak saya pada hukum-hukum Tuhan. Kerana mereka zalika mablaghuhum minal ilm. Maksud ya tahu kata dunia nyok tu saja. Kalau tak ada buat gapo atas dunia, kita tak bengkerak rugi. Buatlah wis tempi tekah duduk di atas dunia ni. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Patu orang la kubur bila disipal la kubur. Wa innahu la yasma'u, sesungguhnya dia akan dengar qur'ani alihim. Dengar suara selipar jalan keruk dia bunyi lagi tekah tu. Tuhan bunyi lagi. Bila kelik habis, atahu malakan, datang oleh dua malaikat. Datang oleh dua malaikat, fayuqidani. Malaikat tu, maka malaikat mun dudukkan kedua-dua. Malaikat kedua tu akik dia duk nyetak. Maka fayakulan. Ni roh lah apa saja wallahu alam lah. Tu mana kata malaikat sana fayuqidanihi mari jumpa akan dia fayakulan, maka kedua sana berkata ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apakah engkau nak kata pada orang ni iaitu Muhammad. Nak kata lagu mana? Fa ammal mu'min, adapun mukmin, fa yaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasulih. Ada orang beriman pada Allah, beriman sungguh tak apalah. Kalau beriman sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, tak apa. Kalau tak kena anak, tak kena nabi, nama pun tak kena. Sebut lama-lama sekali, dah tak ada sebut selawat pun dah. Allah semaya pun dak, selawat pun dak, tak ada bunyi sebut Nabi, nak kejawablah mana? Kalau tak biasa sebut langsung. Tak ada biasa sebut langsung, nak kejawablah. Ni supaya kita ni, sebab tu malam Jumaat, hari Jumaat sunat kan kita ni banyak sebut Nabi, nak sebut kan nak boleh jawab. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul Jumaah.
Sebaik-baik hari yang paling molek untuk kamu tu ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adamu. Pada hari Jumaat dijadikan Adam. Wa fihi qubida. Pada hari Jumaat juga dimatikan Nabi Adam. Nah, wa fihi saq. Wa fihi nafqah. Pada hari itu juga wa fihi udkhila. Nah, padanya wa ukhrija minal jannah, dan hari itu masuk oleh syurga, dikeluarkan oleh syurga. Wa fihi an-nafqah. Pada hari itu juga nafqah. Nafqah ni siuk sunat sangkala hari Jumaat ke. Wa fihi saqah. Pada hari Jumaat juga saqah. Saqah ni mati pihak ke. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa tuhasbu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, tuhasbu. Maka bila mati, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Bila siuk sunat kala mati pihak ke. Nah, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka bila siuk sekali pula bangun cakap. Ada fihi nafqah. La taqumus sa'ah illa fihi. Tak ada berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Nah, Nabi kata aktsiru alayya minas salah. Hendaklah kamu banyakkan selawat di atas aku. Nah, fa innaha ma'rudatan alayya. Selawat tu akan ditunjuk kepada aku dalam kubur. Orang siapa-siapa selawat, Tuhan nak malaikat pergi royak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ni selawat. Orang ni selawat sebab tu nak kita tu supaya kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Suruh kita selawat, sebab bila kita selawat banyak, mulut kita dibasahkan dengan selawat, kita lekat di mulut kita, maka Tuhan selamatkan kita di akhirat. Dapat sebut bila orang tanya mana nabiyyuka, kita boleh jawab Muhammad Rasulullah abduh. Nah, jadi kita boleh jawab. Fayuqalu, bila jawab dah fayuqalu, maka dikatakan lahu baginya unzur ila maq'adik minan nar. Tengoklah tempat duduk engkau dalam neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sesungguhnya Tuhan telah tukar dengannya akan tempat daripada syurga. Tuhan tukar berat. Mula tu nampak dalam neraka. Bila boleh jawab, tukar. We nampak dalam syurga pula. Ni. Tu nak ayat kata bila fayarahuma jami'an, maka orang duduk kubur nampak kedua-dua, nampak tepat dan nampak tepat lah syurga. Tu hari tunjuk, tu hari nampak. Dia nampak belakang gitu tu, dia tak ada apa dah. Bila siapa roh pada halqum tu, malaikat mari tu, dia nampak dah main ambil roh dia tu. Dia nampak dah, kita akan rasa benda ni. Cuma orang panggil orang yang tidak beriman kepada Allah tu, dia tak percaya situlah. Hak ni tu sebut walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa in yasha Allah walakin aktsaruhum yajhalun. Hak tu sebut. Tu katalah orang tak beriman walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, kalau kami turunkan kepada mereka tu malaikat. Kalau Tuhan turun ke mereka jalan, kau lah kena jalan ni. Berderak, betul-betul, sebab jemaah jalan tu. Berderak, wakak assalamualaikum, tanya malaikat turun. Tu mana? Wa kallamahumul mauta. Lepas tu pula, orang lah kubur boleh kacak. Gizarah kubur bunyi suara tu, baik. Dah kawan ni berat weh, duduk sini. Letih lah, betul-betul, pernah seksa, pagi pernah seksa. Kau duduk ayat lah tu. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu yu'minu. Kalau Tuhan hipung semua, orang tak percaya, Tuhan teri mata hati, dia tak beriman situ. Dia tak beriman situ. Tu orang yang tak percaya, dia tak percaya semata dah. Dia bukan masalah tu, dia tak percaya, dia tak beriman mula lagi. Sebab tu bila kita ni beriman dah, kita boleh jawab insya-Allah, kita berdoa pokok kita pakat boleh jawab akhirat esok. Boleh jawab semua insya-Allah. Dah duk ngaji ni. Semua boleh jawab. Kerana apa? Hak duk ngaji ni
Ni dia mau main ngaji ni ya. Ada sebut ke majtama'a qaumun, tidak berhimpun oleh satu kaum fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim as-sakinah, malaikat turun di atas mereka itu sakinah, nah ketenangan. Wa ghashiyatuhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dipenuhkan kepada mereka dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat alaihimul malaikah, dan dilikung oleh malaikat bakal likung. Wa dzakarahumullah man indah, dan Tuhan sebut kita ni, dan dia sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan al jannah. Okey, duk jalan mari, duk jalan kita duk usaha dah ni. Duk usaha untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya orang ni orang panggil, ya amalan masuk syurga ni yang mudah-mudah tu banyak. Mudah-mudah ya. Sepuluh hari duk ngaji tu muncokoh tu jadi satu amalan besar. Tapi ya orang tak nampak situ. Nah, tak nampak situ. Sebab tu orang panggil buku masalah ni tu, ya duk di hidayah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, fa may yuridillahu an yahdiyahu, siapa Tuhan nak tunjuk pada dia, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan buka pintu dia, dan buka dada dia untuk Islam. Wa may yurid an yudillahu, siapa Tuhan nak sesat, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan orang yang Tuhan nak dia sesat ke, hati dia sepik, dada ya sepik, orang royak benda hak moleknya tak nampak itu. Nah. Tu. Ada orang tanya saya, dia kata kita dak buat reka tu. Ya tapi ini tak semaya, tak semaya, tak ada suruh nak royak, tak semaya situ. Nak taruh ke tak sedah dia tanya. Nak lagi ke? Kita kata duk baik duk kita, lepas kau teruk lagi tu, dia tak semaya. Kau kata lepas dah kita, bukan tak semaya saja dak, kau buat kau lain lagi. Dan kau teruk lagi. Nah. Tu deh. Sebab itulah. Nah, malaikat kata unzur ila maq'adik minan nar qad abdalaqallahu bihi 'abdan minal jannah maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Qala wa ammal munafiq wal kafiru, adapun orang munafik dan orang kafir, fayaqulu la adri, orang munafik. Nah. Orang munafik ni dia kata aku tak tahu, orang kafir kata tak tahu. Orang munafik ni dia kufur dah sebenarnya. Dan kerana dia ni waktu Tuhan sebut oleh Quran, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ni bila dia mari jumpa dan dengan Nabi, dia kata dia saksi bahawa Nabi itu Rasulullah. Tuhan tahu kata Nabi itu Rasulullah, tapi dia bohong hak sungguh. Dia tak percaya kali. Dia tak percaya. Dia tak ada percaya sekali. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, bagai dia buat tu seburuk-buruk, benda hak teruk sekali dah. Karena dia tunjuk zahir kata dia Islam, tapi hakikat tak ada Islam. Nah, sebab tu dia akhirat isak fa yaqulu la adri, dia kata aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas, aku dok kata supaya orang kata, orang ramai-ramai kata. Fa yuqalu la daraita wa la talait, mereka kata ya dah, engkau tak tahu dan tak baca, tak erti. Wa yudrabu, dari pukul bimatariqa, dengan tuku min hadidin, daripada besi, darbatan, satu pukul, fayasih sayhatan yasmauha man yalihi ghairu thiqalain, maka jerit, satu jerit hak dengar jeritan itu oleh mereka di sekelilingnya selain daripada ghairu thiqalain, selain daripada manusia dan jin. Dah hak lain dengar. Tu. Dan Tuhan nak dengar situ. Sebab tu benda-benda semua ni kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu malaikat tu hak mari tengok sana tu rupa tu teruk. Ada sebutlah hadis lain, idza kubiral mayyitu, apabila dikebumikan mayat, atahu malakan, datang oleh dua malaikat aswadan hitam.
azraqan biru, yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Nama munkar dan nakir. Sebab itulah kita kena minta tasbit, kena minta wi Tuhan. Minta Tuhan tasbit, minta wi Tuhan kukuhkan iman kita. Minta Tuhan kukuhkan, kejakkan iman kita, takut longgar. Kena berdoa banyak-banyaklah. Doa Allahumma ja'al akhir kalami la ilaha illallah. Mintalah ya Allah jadikan akhir kalam kita tu la ilaha illallah. Minta doa Tuhan, zikir Tuhan, duduk dengan Tuhan semua tak apa, Tuhan jaga. Kena sebut semua tak apa. Tak usah sebut langsung you tak natah apa panggil. Orang tua dulu tak natah dah. Natah ni sebut yo selalu. Tapi kalau duk sebut semua you tak natah kalau lain, natah ke tu? Mungkin you sebut semua kan. Kita sebut. Pas bukan sebut free. Semua sana itu. Kita ni sebut sana itu ada balasan. Ada pahala. Dan juga ada ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ni itulah. Jadi kadang-kadang itu kita benda hak mudah-mudah ada sebut kalimatan habibatan ila rahman, dua kelima hak dikasih, hak Tuhan kasih. Dua kelima ya. Khafifatan alal mizan, berat di atas penimba di akhirat esok. Khafifatan alal lisan, ringan di lidah. Saqilatan alal mizan, berat di atas penimba. Subhanallah walhamdulillah ada sebut. Dan Nabi SAW sebut ahabbul kalam ila Allah, kata-kata yang paling kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita duduk baik tu tak apa. Dan orang panggil kita hidup, nak hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan ni semua kita tu dengan Tuhan belaka. Dan kita kena hajar, panggil hajar merayu dengan Tuhan, manja dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan. Bangun malam ada apa semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak apa kecek dengan Tuhan, minta Tuhan belaka. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi kata salullah hatta syas'a fa innahu illam yuyassir lam yatayassar. Minta Tuhan walaupun nak buh tali kasut, syas'a tali kasut. Walaupun tali kasut sekalipun, fa innahu illam yuyassir, kalau Tuhan tak mudah lam yatayassar, dia tak akan jadi mudah. Kalau Tuhan tak mudah, dia tak jadi mudah. Minta Tuhan semua. Merayu ke Tuhan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda itulah penting. Khususnya husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka, Allah merzuqni husnul khatimah. Husnul khatimah tu baik. Mati kadang-kadang tu kita bila kita buat nak mati molek panggil. Kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Lepas daripada tahiyat ada doa sunat ingat tak? Belum ada wisalah tu sunat tu doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Minta jauh pada azab kubur, neraka jahannam. Minta jauh pada fitnatil mahya, fitnah hidup, wal mamat, fitnah hidup sana itu fitnah hidup jadi penuh dengan maksiat. Hidup kita ni tak ada berguna orang panggil. Tak ada molek sahabat. Dan fitnah mati tepat tak molek. Allah tak ada mati tepat molek dak, hidup mati tak hukum mana. Mati tepat lubuk maksiat. Banyak dah. Moga nak cari kau tu. Nak cari kau tu hawi kau tu. Sebab tu bila
Siapa masa kok? Dah bila mati kok? Tu hasbu wa nufikha fis sur. Tu hasbu. Thumma nufikha fihi ukhra. Bangun belaka fa idham qiyamun durun. Bakak bangun belaka gitu. Dah orang-orang kafir, orang Islam kan dibawa sejuk-sejuk. Orang beriman hari tu tu hasbu wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Orang dia saat itu hak buat maksiat banyak kok nunduk. Duduk atas dunia kok. Orang kafir kok nunduk kering kota. Ada pun orang hak wa ammal ladzi nabiyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ada hak apa ni hak molek tu kok. Muka pun sinar cerah. Sebab itulah kita di hari ni usahalah wa amma hidup baca Quran. Lepas tu pula semaya sunat, jangan terlupa. Bekal kita saja tu. Bekal kita semaya sunat, semaya apa. Pasti yang penting hak Syekh Abdul Qadir, Syekh Qadir Al-Jailani, dia kata hak kita nak selamat kita ni iaitu inkisar. Inkisar ni kita kecek dengan Tuhan. Ya Allah, taklah apa dosa. Kita kecek terbangun malam ke? Bangun lek malam kita kecek dengan Tuhan. Ya Allah, hapunlah dosa lah. Aku dosa ya Allah. Adakah apa suruh minta Tuhan belakang? Minta bahasa kita tak apa? Tak ada apa ni. Hak bahasa kita apa? Hak Tuhan reti belakang. Kita tak reti Arab, kita kecek manja dengan Tuhan. Itu yang pentingnya. Itulah saja wallahu alam. Adakah apa nak tanya tu? Apa dah? Baca talqin ini benar khilaf ulama. Ada ulama yang kata talqin sana itu boleh baca. Ada sebut lakinu mautakum, suruh talqinkan mayat orang-orang mati. Maka kita talqinkan baca dan semoga Allah Taala dia sana itu boleh jawab apa yang benar-benar khilaf, tak ada masalah ke apa. Dia benar khilaf bukan benar mungkar, kena ingat situ ya. Tidak dihukumkan bid'ah kerana benar khilaf ulama. Ulama kata ada boleh, tak ada masalah apa. Kita insya-Allah orang nak baca, tak usah baca sudah. Dah klik dak klik situ. Tak usah baca. Orang nak baca. Tak kata tu ya kita ni. Nabi ke buh pelepah ke asib belah. Bila ada kubur kat buh di kepala ni nisa. Dan ada hadis Abdullah bin Umar. Dan ada sebut puasanya Abdullah bin Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza mata ahadukum," apabila mati oleh seorang di antara kamu, fala tahbisuh, jangan lama. Duk taruh lama nak taruh sana ni. Wa asri'u bihi ila qabrih. Suruh. Siapa suruh pergi kubur cepat-cepat. Fal yuqra 'inda ra'sih. Suruh baca di sisi kepala tu bi Fatihatil Kitab atau bi Fatihatil Baqarah. Baca Fatihah. Baca Alif Lam Mim siapa ulaikum muflihun. Wa 'inda rijlaihi di sisi dua kaki. Di kaki sana itu baca bi khatimati Al-Baqarah, baca Amanar Rasul sampai habis. Maka boleh baca, boleh ke apa supa. Kita baca talqin supa, boleh baca talqin, baca qul hu, baca ke apa. Itu sunnah Nabi SAW. Boleh baca. Imam Nawawi kata kalau baca Quran lakana hasanan, baca Quran habis 30 juz, itu lakana hasanan, itu mulai benar. Wallahu a'lam.